27 April nanti genap 80 tahun usia Tentera Laut Diraja Malaysia. Tapi tentunya sebagai negara yang bersejarah besar dalam aspek maritim ini, kita tahu Esrawani minggu ini membincangkan tentang Pulau Nangka dan itu sebagai barisan pertahanan kerajaan Empayar Melaka menghadapi serangan Portugis dan sebagainya. Maka aspek kelautan itu menjangkau lebih daripada itu. Namun kita tahu 80 tahun dahulu ia bermula di bawah pentadbiran penjajah dan lebih sebagai Straits States Royal Naval Volunteer Reserve, sebagai satu pasukan sepadan untuk membantu mungkin apa yang ada pada establishment dan status quo penjajah itu. Tetapi kini selepas 80 tahun di mana kita mengemudi sendiri haluan dan kesiagaan, misalnya saya berbesar hati untuk mengalukan kedatangan Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar sebagai Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan kalau kita pergi ke laman sesawang dan melihat TLDM pun, kita tahu apabila kita buka mantan Panglima Tentera Laut PTL itu, 4 yang pertama itu namanya semua nama orang asing. Cuma nama ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Jadi ini perjuangan dan sejarah yang panjang. Tapi kalau mungkin saya nak beri peluang pertama kepada Tan Sri itu, bagaimana Tan Sri melihat tahun ke-80 dan menuju ke depan? Kerana ini tahun yang cukup getir dan mencabar. Pelbagai peristiwa berlaku pada tahun ini dan tahun lepas, misalnya yang membabitkan perairan negara dan juga penggunaan aset negara yang ada pada TLDM misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha mencari dan menyelamat misalnya. Jadi pandangan Tan Sri tentang perkara itu. Terima kasih Kamarul for having me. Saya sangat besar hati dapat berada di studio ini. Dan satu penghormatan besar kepada saya dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan saya rasa ini adalah juga peluang terbaik untuk saya mewawarkan tentang TLDM. Ya. Banyak yang diperkatakan berkenaan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan saya setiap kali telah juga menyangkal mana-mana tuduhan yang tak benar. Tapi juga telah berusaha untuk memberi penerangan yang jelas kepada masyarakat. Dan dalam membincangkan cabaran, saya ingin juga mengimbas kembali sejarah. Ya. Seperti yang Kamarul katakan tadi, kita sejarah TLDM bermula pada 27 April 1934. Dan pada masa itu dikenali sebagai Straits Settlement Naval Volunteer Reserve. Dan kini setelah 80 tahun banyak perkembangan yang telah berlaku. Ya, pembangunan pun telah banyak dilakukan dan dilaksanakan dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan juga kita tidak boleh lari dengan cabaran. Dan cabaran-cabaran perlu ditangani, diharungi dengan betul-betul bersungguh-sungguh, dengan penuh komitmen dan fokus. Dan saya melihatkan ini adalah satu peluang untuk kita terus berkhidmat kepada negara dan bangsa, dan beberapa aktiviti telah juga membolehkan kita melibatkan diri kita secara aktif. Contohnya tragedi di Laut Datu, juga operasi menyelamat pesawat MH370. Jadi pada pengalaman-pengalaman tersebut, kita akan merancang bagaimana untuk memperlengkapkan Tentera Laut Diraja Malaysia bagi menangani bukan saja cabaran-cabaran tersebut, tetapi cabaran masa hadapan. Ya. Dalam konteks itu, Tan Sri, sempena dengan kita nak melihat kepada aktiviti yang ada pada sambutan 80 tahun ini. Tapi mungkin juga orang ramai melihat TLDM ini dengan pelbagai persepsi. Dan bila ada isu, maka itu kemungkinan besar lebih banyak mereka melihat peranan TLDM. Dan saya melihat seperti apa yang berlaku kepada mungkin Navy ataupun Tentera Laut Amerika misalnya. Mereka cepat sekarang untuk bergerak pada perkara yang bukan ketenteraan, seperti usaha mencari dan menyelamat, malah ferry di Korea pun mereka menghantar pasukan untuk pergi. Jadi mungkin itu lebih mudah bagi mereka kerana aset mereka yang lebih pelbagai dan mencakupi pelbagai ruang di lautan-lautan di dunia. Tapi bagi Malaysia misalnya dengan aset yang lebih terhad, dengan jangkauan yang lebih terhad,
bagaimana strateginya untuk memastikan bahawa kita berada di mana jua itu, kerana itu jangkaannya. Kerana semalam apabila saya dengan temu buat eksklusif bersama dengan Commander in Chief ataupun Chief Officer USS Kidd misalnya, mereka mengatakan hakikat bahawa mereka mempunyai partnership ataupun kerjasama yang rapat dengan Tentera Laut Diraja Malaysia lah yang menyebabkan mereka lebih lancar untuk menyertai search and rescue misalnya. Pandangan Tan Sri. Terima kasih. Saya rasa itu ada satu fakta yang betul. Benar, kerana kita telah menjalin hubungan yang baik dengan Tentera Laut Amerika dan kita juga berterima kasih kepada Amerika kerana strategi rebalancing yang telah mereka laksanakan, iaitu memberi fokus kepada perairan Pasifik. Dan secara langsung mereka telah mengambil kesempatan tentang kejadian-kejadian yang berlaku untuk lebih menonjolkan diri dan keupayaan mereka di rantau Asia Pasifik. Dan ini is a blessing in disguise dan memberi banyak peluang dan ruang kepada Tentera Laut Diraja Malaysia untuk bergandingan dengan mereka. Dan kita akan terus mempertingkatkan usaha kita dan juga mempereratkan hubungan dan jalinan persahabatan kita supaya kita akan dianggap sebagai rakan strategik. Memang mereka menguji banyaklah TLDM, tetapi saya perlu pergi rehat yang pertama. Apabila kembali nanti, ada pelbagai aktiviti yang akan nanti saya senaraikan, tetapi saya rasa cabaran seterusnya di kurun ke-21 bukan saja untuk TLDM, tentera secara amnya, pasukan keselamatan, itu juga dunia korporat, adalah tentang bakat ataupun modal insan itu yang perlu masuk. Jadi bagaimana TLDM di usia 80 ini untuk melihat kesiapsiagaan itu dengan cara juga memastikan kelestarian kesinambungan perjuangan itu supaya generasi muda pun terpanggil, bukan saja sebarang generasi muda tapi generasi muda dalam acuan yang diingini, kerana cabarannya semakin bertambah bukan semakin berkurang ya Tan Sri. Itu kita bincangkan selepas ini kerana mungkin Tan Sri boleh berkongsi dengan kita maklumat yang jarang kita dengar tentang strategi TLDM menuju ke depan itu untuk memastikan bahawa ia bertaraf dunia dalam hal ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awal ini. Kita masih berbicara tentang 80 tahun sudah pasukan keselamatan yang berbaju putih ini, beruniform putih ini untuk menjaga perairan negara, tapi mungkin mereka juga perlu relevan di media sosial. Jadi saya nak terus bersama dengan Zul yang pakar dan setiap hari stalking ataupun mengikuti perkembangan di media sosial. Zul, teruskan. Ya, Cik Kam, betul tu. Kalau kita selalu bercerita mengenai ketenteraan dan juga kelengkapan ataupun aset kelengkapan mereka, dan hari ini saya rasa untuk mendekati golongan muda, aset yang paling utama ialah bagaimana informasi itu dekat kepada mereka. Dan satu yang menarik mengenai TLDM, mereka ada Facebook, ada akaun Twitter mereka sendiri, malah Tan Sri sendiri berinteraksi secara terus melalui Twitter, begitu dengan timbalannya, dan ini merupakan satu pendekatan yang terbaik bagi bukan saja golongan muda tetapi setiap lapisan masyarakat untuk memahami dan juga memahami fungsi TLDM dan juga apa yang mereka lakukan. Kerana kalau kita lihat pada tahun mungkin 90-an atau 80-an dahulu, filem-filem bercorak ketenteraan mungkin mendekatkan generasi muda terhadap profesion ketenteraan itu sendiri. Akan tetapi bagi hari ini Facebook ataupun Twitter menjadi pendekat utama mereka untuk memahami dan juga sedikit sebanyak memberikan motivasi kepada mereka untuk menjadi sebahagian dan menjadikan profesion dalam TLDM contohnya sebahagian daripada profesion mereka. Dan ini dapat memberikan suntikan semangat kepada mereka untuk memberikan kepakaran mereka. Dan juga dalam masa yang sama, kalau kita katakan tadi, semalam kita ke USS Kidd dan melihat bagaimana anak-anak kapal mereka, kru-kru mereka sendiri mengemas kini status Facebook mereka, mengemas kini perkembangan terkini. Dan ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat dan sekaligus dapat memberikan informasi, kerana hari ini informasi itu adalah segala-galanya dan aset utama. Dan itu yang saya rasa perlu ada dalam KLN. Sudah pun ada sebenarnya. Dan mungkin lebih banyak lagi akan diadakan selepas ini. Zul gairah kerana dengan ceritanya Zul dulu minta masuk kadet tentera laut tapi tak dapat. Okay. Tak apa Zul, tak apa. Nanti kita bincangkan kemudian. Mungkin boleh buat sesi khas bersama media dengan TLDM. Terima kasih Zul. Saya tinggal sikit je masa, saya terus pergi kepada Tan Sri. Tan Sri canggih, ada Twitter dan sebagainya. Tapi itu semua mungkin perlu distrategikan supaya menarik
minat generasi baru, kerana saya percaya cabaran untuk menjadikan TLDM bertaraf dunia ini akan membabitkan perkara-perkara yang begitu sophisticated, perisian yang lebih canggih, penggunaan teknologi radar dan pencerapan satelit hidrografi dan sebagainya. Tapi mungkin lebih baik kalau Tan Sri sendiri yang kongsikan tentang perancangan TLDM itu untuk memerlukan bakat yang lebih berkeupayaan tinggi. Terima kasih. Mungkin boleh saya komen dulu. Satu tentang trending tentang media sosial. Ini adalah penting. Jadi TLDM mengambil kesempatan ini untuk menentukan bahawa kita bukan saja boleh dihubungi, tapi kita menghubungi rakyat jelata. Dalam Facebook, dalam Twitter, website, Twitter. Dan berkenaan dengan warga ataupun semua manusia, saya rasa ini adalah satu cabaran universal. Bukan saja di Malaysia, malah di dunia. Dan TLDM tidak terkecuali. Dan saya merasakan cabaran ini harus ditangani dengan bersepadu. Dan satu cara yang telah dilaksanakan oleh Angkatan Tentera Malaysia ialah untuk meningkatkan kelayakan kemasukan sebagai warga dan pegawai dalam tentera laut dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jadi syarat kelayakan kemasukan ialah mereka kalau untuk menjadi seorang pegawai mereka perlu mempunyai ijazah kepujian. Dan untuk bagi layanan pangkat harus mempunyai sijil pelajaran Malaysia. Sijil pelajaran Malaysia. Dan secara langsung dengan mempunyai anggota baru yang berpendidikan tinggi, mereka diharap mudah untuk menangani the sophistication dalam bidang ketenteraan. Dan saya masih percaya bahawa no amount of sophistication boleh menggantikan kepintaran manusia. Jadi kita perlukan manusia yang berketerampilan. Sebab itu semalam bila saya menemubual Chief Officer USS Commander Gabe Varela itu, beliau ada ijazah dan ada ijazah sarjana, misalnya bukan dalam hal ketenteraan tapi international relations dan sebagainya. Dalam konteks itu mungkin sebelum kita habiskan, saya tengok ada pelbagai program. Nanti Tan Sri ini memang akan sibuk sekali, ada regata bersama remaja lah, ramah mesra warga TLDM, ada Piala Zain meraihkan anak yatim dan sebagainya. Itu mungkin boleh terus pergi ke laman Sesawang TLDM. Tapi saya nak kaitkan itu juga dengan perjuangan untuk knowledge based ekonomi ni. Ekonomi berasaskan pengetahuan, di mana TLDM juga akan masuk dalam tu kerana perlu untuk meningkatkan keupayaan dalam segi aset dan sebagainya. Sebab tu saya melihat dalam perbincangan tentang MH370, dasar lautan misalnya jarang dipetakan, dan itu memerlukan satu aspek yang begitu tinggi, hidrografi dan sebagainya. Jadi saya lihat ada juga event-event ataupun acara antarabangsa tentang perkara ini di tahun ini yang TLDM akan lakukan. Ya, memang benar. Untuk makluman, sebenarnya sambutan hari ulang tahun TLDM, kita akan melaksanakan 23 acara dan aktiviti di dalam TLDM di 9 pangkalan Tentera Laut Negara Malaysia. Dan di antara 23 tersebut, 4 acara bertaraf antarabangsa. Dan salah satunya adalah persidangan hidrografi antarabangsa ataupun East Asia Hydrographic Conference yang baru saja diselesaikan. Dan pada saya sebagai Parlimen Tentera Laut, kita cukup bangga apabila Malaysia dan TLDM diberi penghormatan untuk menganjurkan 4 persidangan antarabangsa dalam tahun yang sungguh bersejarah untuk TLDM. Ya, tahun di mana kita meraihkan sambutan 80 tahun. Terima kasih banyak Tan Sri kerana telah meluangkan masa. Tolong sampaikan salam agenda Wani dan Esra Wani. Saya rasa salam ramai orang juga di luar pada semua warga TLDM yang setiap masa menjaga perairan negara untuk tidak dibolosi dan sebagainya. Terima kasih banyak Tan Sri. Okey, terima kasih kembali. Sama. Terima kasih banyak kepada anda yang telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri, Facebook, Twitter, Instagram. Aplikasi mudah alih iOS ataupun Android juga ada untuk anda menonton agenda Wani secara langsung di gadget mudah alih anda, dan kita akan terus bersama lagi di masa depan sehingga episod seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak.